Sekarang saya nak tunjuk kaedah-kaedah melari. Terdapat banyak kaedah melari. Kaedah melari seperti melari penampang, melari selari, memenggal ataupun memotong lurah, membunga, menggerudi, menggerek, buang segi, memotong uris keru dan melari tirus. So saya akan tunjuk satu persatu kaedah-kaedah ini. Mula-mula saya akan tunjuk kaedah melari penampang. Sebelum kita nak buat kerja melari, pertama sekali kita kena pasang mata alat kita pada pemegang mata alat. Kita kena pasang mata alat kita pada pemegang mata alat. Mata alat kita mesti canai ikut bentuk yang sesuai. Mengikut sudut-sudut kelegaan yang betul. Contoh mata alat yang saya canai ini adalah berbentuk V, ataupun ujung dia dicanai bulat sedikit ataupun round nose. So saya pegang pada pemegang mata alat. Kemudian kita kena setkan ketinggian hujung mata alat ini supaya sama tinggi dengan ujung tertengah. So kita tengok dia mesti sama tinggi. Kalau terlampau tinggi sikit, kita masukkan sikit, dia akan jadi rendah sikit. So paras dia mesti sama paras dengan pusat tertengah ini. Itu adalah paksi benda kerja. Setelah kita dapat ketinggian yang betul, baru kita boleh melakukan kerja melari. Lari penampang. Apakah tujuan kita buat lari penampang? Tujuan lari penampang adalah untuk meratakan permukaan hujung benda kerja. Itu salah satu tujuan. Satu tujuan lagi adalah untuk memendekkan benda kerja kita. So kita melari penampang, terus lari, dia benda kerja akan jadi semakin pendek. Kan saya tunjuk contoh. So sebelum kita lari penampang, kita kena set mata alat kita dalam keadaan kedudukan yang betul. So kita set mata alat kita supaya di sini ada kelegaan. Di sini ada kelegaan. Sini ada kelegaan. So mata alat boleh bergerak untuk memotong hujung benda kerja. So saya akan onkan mesin. Saya rapatkan benda kerja saya. Dan saya akan lari. Dapat. Saya gerakkan ke kasut melintang perlahan-lahan menuju ke pusat benda kerja. Ini. Ini kita namakan melari penampang. Sampailah pusat benda kerja. Sekali lagi saya tunjuk. Masukkan sikit benda kerja mata alat dan kita potong dengan menggerakkan kita melintang menuju ke arah pusat benda kerja. Okey, ini dinamakan lari penampang. Tujuannya adalah untuk meratakan hujung permukaan benda kerja. Yang kedua adalah bertujuan untuk memendekkan benda kerja. Semakin banyak kali kita melari penampang, benda kerja akan jadi semakin pendek. Dan kita boleh dapatkan panjang sebenar benda kerja yang kita hendaki. Kaedah kedua pula iaitu melari selari. Melari selari maksudnya mata alat akan bergerak selari dengan paksi benda kerja. So kedudukan mata alat tak payah set lagi. Selepas kita lari penampang, kita boleh terus buat lari selari. Mata alat akan bergerak sepanjang landasan. So kita onkan mesin. Kita bagi sentuh benda kerja. Kita keluarkan mata alat daripada ke hujung kanan.
kita masukkan kedalaman yang sesuai. Semasa kita nak lari, selari, dan kita bawa mata alat menuju ke benda kerja, hampir-hampir nak sentuh, dan kita onkan ataupun kita gunakan, kita onkan hantaran automatik, ataupun kita boleh menggunakan hantaran tangan dengan menggerakkan kesot bergabung. Saya akan tunjukkan contoh. Okey, kita gunakan kaedah menggerakkan kesot bergabung. So, kita gerakkan perlahan-lahan, dan pergerakan kita mesti konsisten. Konsisten. Jangan terlampau laju dan jangan terlampau perlahan. Bagi dia konsisten. Okey. Tujuan selari ini adalah untuk mengurangkan ukuran diameter benda kerja kita. Maksudnya kita mengecilkan diameter benda kerja kita. So saya akan tunjuk sekali lagi. Contohnya sekarang diameter dia 50 mm. Saya nak bagi jadi kecil kepada 48 mm. So saya kena potong, kena lari 2 mm. So saya akan masukkan ukuran dia dengan menggunakan bacaan yang terdapat pada micrometer collar pada kekesot lintang ini, dan saya akan potong, akan lari selari. Gini. Ini adalah kaedah melari selari. Okey. Kaedah seterusnya adalah kaedah kita nak menggerudi lubang pada mesin pelari. So sebelum kita gerudi satu lubang pada benda kerja kita mesti gerudi pusat dulu. Kita guna gerudi pusat. Ini adalah gerudi pusat untuk menentukan kedudukan lubang itu. So kita masukkan cuk gerudi ini pada spindle alatan belakang. Masukkan cuk gerudi. Dan kita pasang gerudi pusat pada cuk gerudi. Kemudian kita ketatkan, kita gerakkan alatan belakang ini menuju ke benda kerja kita seberapa rapat yang boleh, dan kita onkan mesin. Contohnya, kita nak gerudi pusat. Kelajuan dia mesti lebih laju daripada kelajuan melari. So kita guna kelajuan yang tinggi sikit. Sebab gerudi pusat, hujung dia gerudi ini kecil, kelajuan dia mesti laju. Kita pergi pelan-pelan. Gerakkan spindle menuju ke benda kerja. Kita gerudi sampai dah bentuk lubang. So, kita kunci ini, alatan belakang kunci, kita gerudi. Okey, dah dapat lubang pusat. Lubang pusat dah terhasil. Jadi kemudian kita keluarkan cuk gerudi. Kita tukar dengan gerudi yang kita nak gunakan. Sama dua kaedah dia. Gerudi ini mesti dijadikan pada cuk gerudi. Cuk gerudi dipegang pada spindle alatan belakang. Bawa gerudi menuju ke benda kerja, kunci alatan belakang, dan masukkan gerudi menuju benda kerja perlahan-lahan. Minta maaf, kelajuan yang saya gunakan tadi terlampau tinggi. Saya kena kurangkan sikit kelajuan untuk mengerudi. Kelajuan dia lebih kurang sama dengan kelajuan melari. Sebab saiz ni gerudi tak berapa besar sangat. So, kita masukkan mata alat menuju ke benda kerja, dan kita gerakkan spindle perlahan-lahan. Kita tengok tatar akan keluar melalui lurah gerudi itu. Kalau panas, kita boleh gunakan coolant ataupun bendalih penyejuk. Okay. Setelah kita dapat kedalaman yang kita naki, kita keluarkan gerudi perlahan-lahan dan buka pengunci alatan belakang. Gerakkan alatan belakang ke sebelah kanan. Ini kaedahnya untuk menggerudi.
Dan kita boleh guna gerudi yang lebih besar. Selain pada gerudi kecil ini. Gerudi yang besar selalunya dia berbatang tirus. Kalau gerudi kecil dia berbatang lurus. Berbatang lurus kita kena gunakan cuk gerudi. Kalau gerudi besar berbatang tirus, kita masukkan batangnya terus kepada spindle alatan belakang. Contohnya saya tunjuk. Ini adalah gerudi yang berbatang tirus. Dia tak perlu gunakan cuk gerudi. Gerudi ini dipegang terus pada sekujur spindle. Nah, kita masukkan pada lubang spindle, kita masukkan terus dan dipegang, dan gerudi ini akan dipegang terus di spindle alatan belakang dan kita boleh melakukan kerja mengerudi